kasih kerana sudi datang. Dan sebelum kita meneruskan dengan sesi lah, suka untuk saya berkongsi kita punya penstrukturan dalam sesi kita, iaitu yang pertama, sesi mungkin akan berlangsung dalam 45 minit sehingga 60 minit, kita 1 jam. Dan apa-apa yang dikongsikan oleh Encik sendiri dalam kita punya sesi pada petang ini adalah tersimpan di dalam akta kerahsiaan, dan melainkan dua perkara, iaitu yang pertama, sekiranya apa yang dikongsikan pada hari ini ada niat ataupun bertujuan untuk mencederakan diri sendiri, ataupun yang kedua adalah berniat dan bertujuan untuk mencederakan orang lain ataupun orang ketiga, maka saya boleh untuk berkongsikan ataupun mengeluarkan apa yang kita bicara kepada orang lain ataupun orang yang berkenaan. Dan tapi kita santai-santai sahaja untuk bertanya sesi kita, apa yang Encik suka untuk kongsikan kepada saya lah. Dan sudah itu kita nak perkenalan lah terlebih dahulu kan. Saya sendiri Muhammad Simizi, nak panggil Azim boleh kan, nak panggil Mizi pun boleh, tapi biasa panggil Azim lah kan. Dan mungkin Encik boleh ceritakan atau perkenalkan diri Encik dulu lah. Terima kasih. Nama saya Ilmam Nur Faizul bin Nayan, boleh panggil Ilmam. Dan saya berasal dari Betong. Jadi dari Betong, asal Betong lah. Saya tinggal dekat Kuching kan je kan? Saya tinggal di Kota Samarahan, di Lorong 1. Memang dah lama tinggal Samarahan? Saya tinggal di Samarahan pada tahun 2021. Sebelum itu saya di Tambigan. Tambigan? Tambigan kalau tak silap dekat asal Jaya betul? Dekat asal Jaya. Selama Tambigan kampung siapa? Bukan kampung, tapi saya berpindah sebab mengikut ibu bapa. Pergi ke sini lah. Sebelum ni kerja dekat Betong. Kita dekat Betong. Tinggal pun di Betong. Lahir pun di Betong. Sekolah dekat Betong. Sekolah dekat Betong. Sehingga tingkatan 4. Tengahan bulan 7 rasanya, selepas raya saya pindah di Kampung Pengira. Dan itulah sedikit kan berkenaan dengan kita sendiri. Apa yang membuatkan Ilmam ni, boleh panggil Ilmam kan, apa yang membuatkan Ilmam untuk datang dalam sesi kita berkali? Saya berjumpa dengan Azim, kaunselor, dan saya mempunyai masalah dengan rakan saya, rakan sebilik, di mana beliau ini bagi saya lah, ianya mengganggu sedikitlah minda saya, boleh dikatakan. Tapi rakan saya ni tidaklah mencederakan saya secara fizikal ataupun melakukan serangan, kekerasan terhadap saya. Dia boleh saya katakan beliau ini okey lah, orang baik, tidak ada, tapi beliau mempunyai sikap lah yang membuat diri saya ni terasa macam terganggu lah dengan perbuatan. Kalau boleh roommate Ilham sini tinggal dalam bilik berapa orang? Saya tinggal 2 orang, saya dengan dia. Dan kalau boleh tak mungkin agak lebih jelas sedikit lah, sebab Imam cakap rakan sebilik ni mengganggu minda melalui sikap dia kan. Kalau boleh Imam berkongsikan apa sebenarnya yang dia buat
sampai mengganggu dan Antara perkara yang beliau sering lakukan ialah kurang kurang menjaga kebersihan diri, sehingga kan badan beliau ni mengeluarkan satu bau yang kurang senang lah. Jadi banyak alternatif yang saya lakukan seperti membeli pewangi bilik, tetapi itu pun boleh dikatakan tidak berjaya. Selain itu, beliau juga tidak menghiraukan tentang kebersihan beliau lah, seperti baju yang digunakan, kalau tanpa perlu dibiarkan di atas katil dan dibiarkan tidak dicuci, dan bau beliau tersebut mengganggu saya. Saya macam Allah suka untuk saya. kebersihan maksudnya kan, kebersihan supaya kalau Imam daripada, kalau boleh tahu daripada kolej mana Imam? Saya dari Kolej Cempaka. Kalau dekat kolej tu kan, satu rumah itu ada bilik kan. Kalau rumah dia macam mana? Kalau rumah housemate lain okey macam mana? housemate kebanyakannya yang okey, tapi ada seorang lah, Ada juga kan? ada di mana beliau ni apabila bekas yang beliau makan tu sisa-sisanya tidak dibuang dan dibiarkan berbau, sehingga benda tersebut pun mengganggu juga bukan saya tetapi roommate saya yang lain pun housemate saya yang lain pun turut terganggu. Lagi satu, kebanyakan housemate saya ni, mereka ini pun kurang jugalah kurang cakna terhadap kebersihan, di mana setiap boleh dikatakan satu bekas yang untuk membuang sampah dibiarkan plastik sampah. Plastik sampah yang saya sangkut menggunakan plastik yang saya beli sendiri pun mereka tidak dibuang oleh mereka, padahal benda tersebut telah pun penuh, akan tetapi diselit sehingga boleh menyebabkan bau yang kurang senang. Dan antara perkara lain ialah menyapu. Di rumah saya itu memang ibarat dibiarkan saja, kerana setiap kali saya balik ke rumah saya yang di Samarahan, Rumah betul kan? rumah betul. Apabila saya balik di sini memang terus kotor lah, dengan kasutnya yang tidak disusu, dengan sampahnya, dengan berkakas yang selepas dibasuh tu tidak disusu. Jadi perkara ini sangatlah mengganggu saya. Imam tahun 1 kan? Tadi Imam cakap Imam tahun 1. Kalau semester 1 sekarang ni dah minggu ke-14. Maksudnya Imam bersama 14 minggu kan? Tidak. Untuk yang rakan sebilik saya tu kira dalam baru 10 minggu. Dia masuk lewat ni. Dia second intake. Dia second intake. Okey, baik. Maksudnya dia masuk lewat. 10 minggu pun jaga masa yang agak lama saya kira Imam kan. 10 minggu dalam
hampir 3 bulan tu lah kan. Ah. Hampir 3 bulan bersama dengan Mat Imam tu tadi kan. Apa antara lain kalau tadi Imam cakap Imam pernah gunakan macam-macam alternatif antaranya inisiatif yang dilakukan letak wangi kan, letak wangi. Wangi tu Imam beli sendiri ke macam mana? Saya beli sendiri. Berapa lama tahan pewangi ni? Dalam 2 minggu lah. 2 minggu. Dua Tetapi minggu lah. pewangi tersebut minggu yang pertama boleh lagi mengalahkan bau beliau. Minggu yang kedua ianya semakin kurang dan bau pewangi tersebut berubah menjadi yang pun kurang senang. Dia bukan melepaskan bau yang wangi tapi menyedut bau. Okey. Bila Imam letak pewangi, dia apa respon roommate Imam? Beliau seakan-akan tidak faham lah terhadap dirinya sendiri. Tetapi beliau hanya menyatakan bahawa bilik kita wangi. Okey, maksudnya dia perasan lah bilik tu wangi masa dia datang. Betul. Dan mungkin cara lain yang Imam pernah buat selain daripada letak wangi, atau mungkin Imam pergi mop lantai, tuangkan Febreze dalam bilik macam. Yang itu yang Febreze ataupun Febreze lah, itu saya guna untuk minggu yang pertama saja. Selepas saya menyedari bahawa bau beliau semakin kuat, saya menyembur spray menyembur pewangi Febreze tersebut hanya di langsir saja. Dan ianya tak kekal lah, tak sampai sehari juga. Kalau Febreze ni dia untuk kata orang remove bacteria sahaja sebenarnya kan, berbuahnya bacteria sikit-sikit je. Kalau untuk kekal lama tak dapat lah Febreze. Kalau yang wangi dekat atas mungkin dapat lama sikit. Itu pun jangka masa pendek je kan. Untuk yang jangka masa panjang tak dapat lah kita nak gantung dengan wangi sebaik. Dan kalau Imam perasan kan, bau tu sebenarnya berpunca daripada apa sebenarnya Imam? Sama ada tak mandi ke, kalau minta maaf kalau tak mandi ke, ataupun sebenarnya pakaian yang lambat cuci, dia lewat dicuci ke sebenarnya. Saya rasa bau tersebut datangnya dari badan beliau. Karena badan beliau ni dia 2 kali saiz dari saya. Dia besar sikit fizikal lah. Betul. Jadi beliau pun jenis yang cepat berpeluh. Dan minyak wangi pun beliau jarang lah kita tengok beliau menggunakan. Selain itu, saya pun ada yang cara lain lah yang saya buat. Saya lupa untuk beritahu, iaitu saya membeli minyak wangi setiap minggu. Minyak wangi badan. Untuk badan setiap minggu tu, di mana sekarang ni dah hampir 10 jenis minyak wangi yang saya simpan di dalam bilik untuk agar beliau sedar lah. Akan tetapi beliau pun masih tidak sedarkan diri, dan ini menyebabkan saya tidaklah sehingga ingin mencederakan siapa-siapa, tapi macam tertekan sedikit. Selain itu, ada satu hari tu yang minggu tu memang saya rasa seronok lah sangat. Kerana minta maaf, 2 minggu lah. Tapi 2 minggu ni bukannya serentak. Minggu yang pertama tu apabila beliau pulang ke kampung. Jadi bau tu kurang lah. Dia cuti. Bercuti di kampung. Dan satu lagi, apabila beliau perasan minyak wangi yang jenis mengeluarkan bau manis, beliau kata nak
menggunakan sedikit. Faham. Jadi saya berbesar hati dan memberilah Bagilah. kebenaran untuk beliau menggunakan, dan saya sendiri yang menyembuh minyak wangi tersebut dengan cara yang betul, di mana beliau kurang pandai menyembuh diri sendiri, dan saya ajarkan macam ni, sembuh macam mana. Yang lain cakap ni itu sajalah yang boleh mengurangkan rasa tertekan tu. 2 minggu tu sajalah. Yang dia pakai minyak wangi imam tu memang setiap hari macam mana? Tidak setiap hari, tapi ada harinya. Tapi ada hari yang dia tak pakai tu, angkatlah orang yang baru-baru. Waktu yang dia tak pakai tu dia menggunakan ni minyak wangi dia sendiri. Tapi minyak wangi tersebut apabila selesai beliau kuliah, angkatlah bau tersebut. Minyak wangi ni sendiri kalau imam perasan sedap tak bau dia? Bau yang saya pilih ialah jenis bau manis. Agakkan kalau yang bau minyak wangi roommate imam sendiri tu, dia bau seperti buah-buahan juga kan? buah. Tapi itulah, sayang minyak wangi tersebut tidak tahan lama. So, kalau saya tengok dekat sini, imam biasanya akan menggunakan cara nak lawan dengan ataupun nak buangkan bau tu menggunakan kaedah pendekatan, kalau boleh saya nak katakan teknikal lah. Maksudnya imam letak minyak wangi, imam pergi spray dia punya badan kan. Tapi pernah ataupun tidak sesekali imam berterus terang dengan rukun imam tersebut, ataupun mungkin ada cara lain ke untuk bercakap macam mana, kalau orang beritahu pilot talk ke macam mana kan? Setakat ini saya belum berani lagi untuk berterus terang, kerana di mana saya takut beliau ni terguris hati dan akan membawa pandangan yang negatif terhadap diri saya dan orang-orang yang umpamanya lah. Tapi saya sekarang macam cubalah untuk saya akan berusaha lah suatu hari nanti untuk berterus terang dengan beliau, supaya beliau ni menjadi yang lebih menjaga kebersihan lah. Betul. Sebab imam 10 minggu saya kira, kalau sekarang masuk 10 minggu dia kan, jangka masa yang panjang. Tapi kalau boleh saya nak bagi skala antara 1 hingga 10. 1 paling lemah dan 10 adalah paling kuat. Skala 1 hingga 10 dia punya tahap bau Saya merasakan ataupun tahap kurang selesa imam kan? 8. 8. Di luar saya punya jangkaan sebenarnya. Sebab kalau 8 nampak macam kita dah ke arah sangat tidak selesa. Apa sebenarnya yang membuatkan imam rasa takut untuk menegur? Sebab kadang kan mungkin ada cara lain lah yang imam boleh praktikkan untuk menegur. Mungkin imam dan sebelum itu mungkin boleh tanya dia punya rutin harian mandi tu biasa lah. Mandi tu biasa, saya kira dalam, saya boleh ukur dalam dia mandi dalam bawah 5 minit. Kalau saya agak cepat lah. Tapi sehari berapa kali dia mandi? Dia mandi dalam sekali je. Kalau petang tu, contohnya Sekali maksudnya bila? Kalau dia nak pergi kuliah, Aha. setulah dia mandi. Oh, Dia mandi. Lepas dia balik tu, kalau contohlah kuliah dia habis pukul 3, masih dia tengok hari pun masih awal pukul 3 petang.
Dan baju yang beliau gunakan tadi, yang dia letakkan apa, yang tidak diletakkan di ampayan tu, dia gunakan balik. Dia pakai seluar dan dia baling dekat katil ataupun dia buat main game ke apa kan. Jadi masa tu pun memang bau dia agak kuat lah. Sehinggalah malam tu Mandi? ikut nasib lah. Kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang dia tak mandi. Kalau umur dia juga kan, selalu tak mandi. Kalau seminggu tu bila berapa kali dia panggil mandi malam? Boleh dikatakan 3-4 kali dalam seminggu dia mandi malam. 3-4 kali kan? Tapi untuk Sabtu Ahad tu, itu saya tak pasti lah. Sebab saya tinggal di bilik tu pun dalam 4 hari macam tu, paling lama 4 hari. Maksudnya setiap minggu Imam balik lah? Setiap minggu saya balik. Rumah dekat dia kan kat sekolah, rumah dia dekat. balik lah. Dan itulah, kalau boleh Imam ceritakan tu mungkin antara cara lah untuk tidak menyinggung perasaan kan. Kita nak jaga hati jugalah dan kita menegur kan. Tapi saya kira kalau dah letak pewangi sebab bau badan ni, kadang orang tak perasan, diri sendiri tak perasan. Dan kadang kita pun kita ada bau kita sendiri, yang kadang ada orang kurang selesa dengan bau kita bila kita rapat kan. Dan sebab tu kita sendiri kita tak perasan, kita rasa sedap, bau badan kita sendiri kita rasa sedap. Tapi kadang ada orang lain, dia sebenarnya tak selesa pun sebenarnya, tapi dia tak nak beritahu apa lah. Tapi kalau dah sampai tahap macam Imam cerita kan tadi, dari segi pakaian pun kurang ambil kebersihan lah, berkenaan dengan pakaian dan sebagainya. Mungkin Imam boleh ajak dia, jom cuci pakaian sama-sama kan. Mungkin satu hari nanti lah boleh kamu ajak, dan kita cuci pakaian di lobi dan mungkin juga Imam boleh beritahu, ajak kita makan kan, ajak dia pergi makan. Dalam masa makan tu Imam buka cerita, Imam buka cerita berkenaan dengan kebersihan mungkin. And kalau sebab tu kalau dalam bilik siapa yang mungkin ada sapu ke macam mana, atau sapu sampah ke sebagainya? Sapu sampah tu boleh dikatakan saya semua hanya kadang-kadang itu pun ada juga yang bagus tu. Tapi saya rasa kalau mengenai langkah lain tadi, saya rasa ada nak tambah sikit kan. Saya rasa saya nak mungkin saya akan setiap hari lah balik ke rumah dan harian, dan saya jadikan bilik tersebut sebagai ruang untuk berehat saja. Saya rasakan kalau kita terlalu jujur dengan dia, takutnya dia terguris. Dan saya pun macam tidak suka lah untuk bergaduh. Dalam hidup saya pun tak pernah bergaduh dengan yang ekstrim lah, yang paling berbeza pendapat saya. Dan tidaklah sampai kita nak menimbulkan pergaduhan sebenarnya Imam kan, dan tidaklah sampai kita nak berkecil hati, berpasang muka sebenarnya. Kalau lah hubungan Imam tu sendiri perasan, dan kalau dia sendiri tu mudah kecil hati, sebenarnya dah lama dia kecil hati. Kalau Imam bawa pewangi dan sebagainya kan, macam-macam cara kan, dah lama kecil hati sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau Imam menggunakan untuk buat bilik sebagai tempat persinggahan, sebenarnya itu sendiri kata orang membuatkan perkara ni berlarutan lah sebenarnya. Dia akan rasa berselesa bila tak ada orang dekat dalam rumah sebenarnya lah. Sebab tu kalau boleh sekarang ni Imam cuba ajak dia, jom cuci pakaian, pada esok cuci pakaian mungkin. Dan ataupun kalau bilik lah, kalau saya tak tahu dalam keadaan bilik Imam macam mana, kalau Imam nak bilik tu
apa kata hujung minggu ni kita kemas bilik sama-sama. Nak tak? Ada macam-macam sebut lah dengan cara kan. Dan mungkin itulah antara yang saya boleh cadangkan kepada imam lah untuk tu sebenarnya cara tu slow talk sebenarnya kita nak slow talk dengan roommate kita lah. Sebab kalau boleh saya nak kongsi dengan imam housemate saya dulu sebenarnya kita orang pernah buat satu malam tu kita orang berbincang berkenaan dalam rumah. Kalau contoh yang kawannya ni apa dia tak puas hati dalam rumah dia beritahu. Kalau saya apa saya tak puas hati di rumah saya beritahu. Macam tu lah. Dia saling-saling menerima pendapat sebenarnya. Tapi saya rasakan kalau untuk berbincang tu, saya rasa macam sukar lah. Kerana setiap malam saya memang kerap pergi ke antara bilik saya dengan kawan ini, dengan kawan ini. Memang hubungan kita dari dalam rumah tu, walaupun dengan pelajar yang senior lah, saya kata, memang kami pun selalu bertegur sapa. Dan apa yang saya perasan ialah setiap malam memang akan ada lah housemate yang lain tidak berada di rumah tersebut. Jadi saya suka untuk mencari masa yang sesuai lah. Contohnya saya untuk malam Jumaat malam memang saya tak ada di rumah tersebut. Dan untuk hari keempat hari dan malamnya saya pun macam kerap lah pergi ke rumah bilik sini. Saya cari kawan saya ni, dia tidak ada. Jadi macam sukarlah untuk melakukan perbincangan secara fizikal. Tapi kalau dibuat melalui online, kalau misalnya dalam WhatsApp group, kita memang ada. Tapi mereka memang tidak akan respon lah di dalam itu. Jadi ini sukarlah untuk dilakukan pada online ataupun fizikal. Dan kalau diberi peluang untuk berbincang, saya memang akan menjelaskanlah seelok-eloknya kepada mereka agar kebersihan di rumah itu terjaga, tidak seperti rumah yang terbiar. Dan ini sebenarnya untuk keselesaan kami semua lah, penghuni yang di rumah tersebut. Dan saya juga macam sedih lah kerana ini tidak diambil berat oleh rakan serumah saya. Dia orang ibarat hanya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk tidur dan tempat untuk mandi. Jadi kalau dalam rumah tu bagaimana imam, kalau tadi untuk roommate, ini kalau dalam rumah bagaimana imam mungkin menegur sebagainya kalau pernah lah? Setakat ini saya tidak pernah menegur, tapi saya pernah mengajak kawan lah. Sebagai contohnya saya akan kata dengan kawan tersebut, bro, jom kita kumpul sampah, kita buang keluar, tolong buka pintu lah. Ataupun bro, jom kita sapu sikit-sikit kawasan ni, saya sapu kawasan ni dan awak sapu kawasan ni. Dan kadang-kadang apabila saya melihat senior saya, saya lama dah tak tengok senior tu, mungkin beliau tinggal di tempat lain rasanya. Apabila beliau menyapu, saya pun ikut mengambil penyapu untuk membantu beliau menyapu. Dan kadang-kadang apabila adalah rakan saya, apabila melihat saya menyapu, beliau hanya sekadar melihat, tidak membantu apa-apa. Dan sebagai penghuni di rumah tersebut,
saya pun rasa sedih. Dan antara perkara lain ialah saya ingatkan yang mencuci tandas itu pun menjadi tugas saya. Kerana apabila saya tengok penghuni di rumah tersebut menggunakan tandas dengan, saya boleh katakan, dengan cara yang kurang bersih, seperti contohnya apabila menggunakan tersebut masih ada tinggal bekas-bekas dan tidak disimpan, padahal perkara tersebut merupakan perkara yang senang. Tiba kita hanya membuka paip dan menyembur menjirus. Maafkan saya. Dan lagi satu apa yang saya perasan ialah tahap kekotoran tersebut. Boleh dikatakan bagaimana hari pertama tinggal di rumah tersebut, di mana amat kotor lah. Dan sampai tidak silap saya pada hari Isnin lepas, bila saya melihat tandas saya, memang subhanallah, Allahu Akbar, lemah semangat saya melihat sangat kotor. Dan saya pun bertanya-tanya, adakah mereka ini suka dengan suka dengan ketidakbersihan pula. Dan lagi satu, antara perkara lain yang menyedihkan ialah apabila perkakas ataupun bekas yang digunakan oleh mereka ini setelah mereka selesai mencuci, seperti mangkuk, cawan atau diorang setelah mencuci tu dia letak macam tu dan tidak disusun dan dibiarkan, boleh dikatakan, bersepah. Bagi antara lain yang bersepah ialah kasut. Semua lah maksudnya. Kalau dalam rumah ni semua lah. Daripada depan pintu sehingga ke dalam bilik. Dan kalau boleh saya ringkaskan apa yang Imam katakan pada sesi kita ni. Sebenarnya masalah ataupun konflik yang Imam sedang hadapi adalah berkenaan dengan orang rumah tersebut lah sebenarnya. Kalau kita nak spesifikkan lagi, orang dalam bilik itu lebih kepada sikap lah, lebih kepada sikap sendiri. Dan kalau saya sendiri untuk sebut perkara ini sebut sebagai common sense kita sebagai manusia dan kita sebagai seorang rakan sebilik. Dan apa yang mungkin boleh saya nak cadangkan oleh Imam adalah mungkin mulai sekarang ni Imam boleh cuba dahulu untuk menegur, tetapi bukan menegur secara direct, tegur secara indirect. Antaranya adalah mungkin yang seperti saya beritahu tadi, untuk ajak jam sama-sama jam minggu ni kita kemas rumah dan sebagainya, ataupun jam kita pergi ke lobi malam ni cuci pakaian. Kalau untuk cuci pakaian dia cakap, mungkin dia beritahu, oh tak ada cuci lah, tak apa, boleh cuci aku dulu. Mungkin boleh macam tu kan. Dan mungkin keesokan hari yang lain Imam boleh beritahu, keluarkan satu minyak wangi. Tengok ni, aku beli minyak wangi baru, kau dah cuba tak? Meh, kau cuba dengan kawan. Itu mungkin antara kaedah lah. Dan itu mungkin untuk jangka masa pendek lah. Untuk pendekatan atau bicara kaedah yang jangka masa panjang ni tadi, Imam secara kata orang beritahu, kalau tadi mungkin tak boleh untuk kumpul orang satu rumah tu semua, itu mungkin jadi kesukaran milik Imam lah. Tak ada masalah, mungkin Imam boleh piloto kepada untuk rakan sebilik dulu. Dia cuba untuk sebilik dulu, Imam lihat berkesan, cuba seterusnya untuk serumah. Serumah tak dapat semua, tak ada masalah, kita cuba seorang-seorang. Kalau yang tak dapat tu kita cuba next harinya. Dan kalau dekat rumah
kita gurau-gurau kan, kita cuba gurau, tandas kotor lah, siapa nak cuci macam tu kita buat yang kan. Itu mungkin cara lah yang imam boleh nyatakan. Sebab itu sebenarnya kita nak lihat kebiasaan cara kita kata orang berhadapan dengan tersebut. Kalau kita lihat imam ni kuat juga sebenarnya, sebab dia 10 minggu bertahan, nak tak nak pun terpaksa bertahan lah kan. Dan mungkin ada lagi daripada imam yang memang tak konsisten ataupun sebagainya. Setakat ini yang saya rasakan ialah mungkin itu sahaja. Kerana saya pun merasa sekarang tu merasa sedikit lega setelah berkongsi masalah dan yalah, memang lega walaupun sedikit. Dan itu saya juga rasakan yang apa yang dicadangkan oleh Azim tadi pun saya boleh terima. Saya akan cubalah untuk menggunakan cadangan tadi. Betul. Sekarang itu saja. Secara ringkasnya untuk saya recap balik apa yang Black kongsikan sebentar tadi, gangguan lah daripada orang dalaman yang boleh mengganggu minda dalam diri. Sebab kadang dia boleh mengganggu kita punya proses pembelajaran, boleh mengganggu kita punya proses dalam kehidupan kan. Kadang kita merasa kurang senang sebab kan bilik ni, rumah ni tempat untuk kita berehat kan, tempat kita berehat, tempat kita tenang fikiran. Tapi bila mana dalam situasi imam datang ke bilik, kalau datang ke rumah, tapi bila kita terganggu kan, itulah kita cuba nak atasi, kita cuba nak baikilah balik sebenarnya kan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Imam sebab sudi buat sesi kita pada hari ini. Sekali lagi untuk saya terangkan kepada Imam mengenai kita punya perstrukturan adalah apa yang berkongsikan kepada saya sendiri yang tahu, saya sendiri yang ada kita berdua sahaja kan, tak ada orang ketiga yang boleh tahu melainkan dua perkara, iaitu yang pertama sekiranya Imam berniat ataupun bercadang atau mencederakan diri imam sendiri, ataupun yang kedua imam berniat atau bercadang atau mencederakan orang itulah orang lain maksudnya. Itu baru saya boleh kongsikan kepada mungkin kepada orang-orang lain yang berkenaan. Dan semoga yang kita dapat hari ini, insyaAllah kita mungkin akan cuba praktikkanlah supaya kita nak lihat apa dia punya outcome daripada sesi ini. Tak apa-apa lagi, terima kasih kerana sudi datang.